Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Bumi Langit TV. Perbincangan sekitar di bumi dan di langit. Yes. Uish. Kau punya excited tu lain macam. Kenapa tu? Berdiri. Sebab video yang episod 13 buat pertama kali kita cecah 1K, Mat. Walaupun 1K maknanya dah sikit je, tapi ini untuk kita sangat-sangat satu bermakna yang lah. achievable lah. Kita tak pernah boost, tak pernah main bots, Tak pernah marketing gila-gila. ya betul. Betul. Paling kurang pun kita tweet 13 lah. tu yang ada aku Yang tak ada kau. Ya tak ada. Tapi mungkin kita nak bagi kredit sikit kat kita punya tetamu lah yang lepas. Itu 13 13. Itu episod ke-13. Edisi khas Parlimen tu yang ke-13. Jadi kalau edisi khas tak kira, maksudnya tak termasuk dalam episod ni. Masuk. Kita kira lah. Kalau korang belum tengok lagi, boleh tekan link kat atas. Kita cerita pasal Parlimen. Dia setiap hari Isnin malam lah. Isnin petang mungkin. Kalau siap petang lah. Tapi best juga lah sebenarnya episod tu. Aku nampak macam kita tahu macam back story kat belakang ni apa jadi. Belakang tabir Parlimen. Aku punya target untuk kalau edisi khas ni, part attendance tu akan di cover oleh Malaysia Kini. Okay. Supaya macam menurut podcast Bumi Langit TV, faham. kedatangan ni Tak dapat coverage kan? belum lagi. Cerita pasal episod-episod lepas kan. Yang satu lagi hit bagi aku lah, kita punya short. Episod ke-12 kot. Kita sentuh pasal Tuan Guru Haji Hadi. Kan? Apa yang kita sentuh sebenarnya masa tu lah? Aku tak ingat. Dia macam, dia tak adalah sentuh, dia just Orang kutuk. orang salah faham. Bukan salah faham, mungkin Orang itu memang kutuk. dia punya cyber trooper lah. Dia terkait dengan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Hadi Awang berkenaan dengan Perlembagaan Malaysia. Jadi short tu video aku tengah menerangkan isu tersebut. Lepas tu banyak komen berkisar tentang satu kau ni dah lah macam dia anggap kita ni Kau curhat tak ni. reti. Aku curhat lah. Aku sebenarnya koyak lah. Tak ada lah. Aku happy tu. Dapat 70 komen macam tu kan. Tapi banyak yang berkisar tentang apa tau. Kita gaya tak ada macam alim ulama, tak ada gaya macam Kita tak agamawan. Islam bro. Kita tak Islam tak cukup bro. Islam di mata dia orang untuk sembang pasal Islam. Jadi there's something wrong with that kind of thinking lah bagi Adakah aku. kita kena pakai jubah dan serban baru kita boleh bercakap soal agama? Betul? Ataupun kena pakai tengkolok macam John baru boleh sembang tentang hal ehwal Melayu. Itu persoalan. Tapi orang kutuk kau gagap tu John. Sampai hati tu orang. Sampai hati tu. Tak, dia tak boleh belak. Kau rasa kau gagap tak John? Aku kadang-kadang aku rasa aku gagap. Tapi tak kisah pun. Betul. I mean, sebagai seorang influencer kan. Follower berpuluh-puluh ribu kan. Jadi kalau kau baca komen-komen itu ni. follower itu social media yang hang tak naik. Betul juga Tapi sebenarnya kalau aku buat TikTok pun aku banyak kali edit lah sebab memang dia masalah dia bila otak aku lagi laju daripada mulut. Betul. Dia sebenarnya benda-benda macam ni dia menandakan orang tu sebenarnya pintar. Bijak. Tapi bro, orang kata kita Macam ni tu dia cover banyak baca buku teks sekolah. Habis kita nak baca buku teks mana? Buku teks Hadi Awang. Tak. Dia macam ni lah, relax lah. Aku rasa macam ni lah. Kalau dia orang tak setuju, buatlah podcast dah lawan. betul. Ada. Ataupun jemput datang sini lah kita sembang. TV per TV. Jemputan Jemputan terbuka. Tapi best juga macam kalau bakal menteri lah. Yang bakal menteri. Tapi best juga kalau ada episod tu Aku rasa menarik benda tu. Menarik. Boleh kita buat sesi sembang-sembang lepas tu nanti. Tapi senjata-senjata kena jauhkan lah daripada tempat ni. Kita kena panggil rela, polis, tentera. Kau nak buat wrestling tu, kau nak buat podcast ni man. Macam tu lah. Right, moving forward. Aku sebelum tu lah tak tambah weekend lepas korang buat apa? Aku rasa tu soalan wajib lah kita nak tanya kan. Aku Aku kena fitnah. Hang kena fitnah. Last weekend aku kena fitnah. So apa? sebab penting. Sebab ponting. Aku kena Hang dengan Hadi Awang sama je. MC. Kawan-kawan walaun komen kat bawah, backup aku bro. Solidarity masa-masa fitnah. Aku kena keracunan makanan. 3 hari tak bangun. Tapi itulah macam biasalah kan, kita pejuang ni kan. Walaupun ingat kita pejuang.
difitnah, dihina, diseksa, diterlanjang. Oh yo. Yang skrip orang lain. Tu sekarang lain lah. Kau buat apa weekend lepas? Aku pergi Kenduri, jalan-jalan ke Tampin dan juga Melaka. So bila Sabtu lah the whole day. Sabtu dan Ahad. So the whole day aku dengan family aku lah. So orang nak suruh aku buat benda apa-apa, aku buat bodoh je. Aku macam this is my time with my family lah. Aku saja tanya soalan macam ni sebab weekend lepas Aku dah agak lah. Dia pancing. Dia nak cerita apa kau Kau pergi akar kan? Aku tengok ada hadir satu so program kau budak latihan. party lah bro. Kau budak party lah. Okay, sebelum tu untuk penonton semua, AKAR tu adalah Akademi Keadilan Rakyat, sebuah program latihan daripada Parti Keadilan Rakyat lah. Jadi weekend lepas tu adalah program pertama kita orang lah. Dan objektif dia adalah untuk pengkaderan, melatih anggota. Pengkaderan ni apa? Ada orang tak tahu kat luar sana. Pengkaderan Kadir ni siapa? Siapa kadir? Kader ni kiranya anggota lah kan. Anggota kader kan anggota. Jadi pengkaderan tu adalah satu sistem latihan untuk anggota bagi sesebuah organisasi lah, kan, untuk memantapkan daripada segi kepimpinan, pengurusan dan sebagainya lah. Itu benda yang seronok lah. Saudara Adam Adli, Ketua Angkatan Muda Keadilan ataupun YB Timbalan Menteri pun hadir juga. Macam Maduli. Best. Banyak lah jumpa kawan-kawan yang menarik baru. Dan sebenarnya ramai anggota keadilan yang betul-betul semangat dan bekerja di lapangan. Yang cuma mungkin dia tak up dekat media sosial dan sebagainya. Kan. Jadi bila ada satu latihan ni, mungkin kita punya productivity, keberhasilan tu lagi nampak lah untuk orang awam. Jadi itu je lah aku nak update. Tapi dalam akar tu ada tak yang macam anggota yang very bukan vokal lah, dia macam ada pandangan dia, contohlah ada dia benda tak setuju dalam betul. akar Dan program ni sebenarnya kita memang tujuan dia adalah untuk anggota meluahkan rasa dan cerita yang diorang nak sampaikan kepada pimpinan. Ataupun supaya ada tindakan yang konkret yang boleh dilakukan lah. Kita bukan walaun lah. Bukan. Maknanya akar tu untuk mendoktrinkan kau untuk itu satu hal kan. Bukanlah doktrinasi tapi penerangan lah kan tentang ideologi parti, pergerakan parti dan sebagainya kan. Tapi pada masa sama dia jadi ruang untuk kita berbincang tentang permasalahan organisasi. Bagi aku penting lah supaya pimpinan tu nampak sebenarnya ada masalah dekat lapangan. Kadang-kadang ada power gap yang membuatkan pimpinan ni rasa macam bila dia turun ke lapangan tu tak ada apa-apa masalah kan. Contoh hadir ke program semua dah rapi, disusun kan. Jadi mungkin tak nampak masalahnya kan. Tapi bila ada ruang macam ni mungkin akan lagi nampak jelas lah, supaya ada solusi yang terbaik boleh dilakukan. Ada suara akar umbi lah. Itu sangat penting lah. Menarik lah sebab nama program akar. Betul. Dan umbinya? Umbi dia bukan kat bawah, kena korek sikit. Umbi tu apa sebenarnya? Kau tahu? Aku rasa ubi kot. Tapi kalau akar ubi. Tapi kalau kat Indonesia dia panggil akar rumput tau. Akar rumput. Betul. Tu sebab direct translation kepada grassroot. Yalah. So aku lebih prefer akar umbi. Sebab kalau tapi tak tahu lah kalau mungkin ada penonton-penonton yang ambil subjek bahasa Melayu, kesastraan. Macam ubi tu kadang orang kata bedak-bedak ubi. Boleh bagi tahulah kat ruang komen. Last lah sebelum kita jump kepada topik pertama, segmen pertama. Topik pertama pun pasal perhimpunan juga. Perhimpunan juga. Besar parti-parti. Okay, sebelum tu. Ada lagi? Last aku nak kredit kepada saudara Adam Adli lah. Sebab ini daripada idea dia untuk menggerakkan sedap nama akar tu. Apa nama maksud akar tu? Akademi Keadilan Rakyat. Itu inisiatif daripada Aku ketua pun nak shout out juga kat YB Adam Adli. Okay. Banyak shout out ni. Shout out serius. Video kali ni disponsor oleh Adam Adli ke? Bukan. Dia tak sponsor tapi dia banyak support dari sudut retweet. Banyak tweet kita pasal kita punya podcast apa semua dia retweet. So mantap. Aku rasa pimpinan-pimpinan lain jarang retweet. Kita punya dia retweet lah. Okay, jadi pimpinan lain mana yang nak dapat mention dalam podcast ni sila retweet. Sila retweet. Ada 1,000 view tau. Sila retweet. Contohlah next episode kalau ramai retweet kita akan baca dia punya salutation. Permulaan Dan aku punya shot yang 10,000 view. Itu banyak tapi hentaman lah. Tapi kau malam tu kau nangis ke tak? Tak ada, aku suka dia sebenarnya. Secara jujurnya aku suka. Jadi keep it coming guys. Keep it coming guys. Kau tahu lah BBNU kan? BBNU budak-budak baru nak aku aman tu.
Yalah. Member dah influencer kan. Okay, tak apa. Kita Sekejap, sebelum tu aku nak cerita kat pengalaman aku kena kecam dulu. Okay. Aku pernah kena masa kat Tifo Arena dulu. Aku pakai jersey ketat tau. Lepas tu perut aku, kau tahu ada so kau nak salahkan jersey ke ada perut? pelampung. Tak, aku salahkan diri aku sebab gemuk dulu kan. Sekarang pun gemuk tak. Tapi yang episod tu aku kena kecam pelampung. Aku rasa hari tu aku tak boleh tengok dah komen. Itu jahat tu. Itu body shaming tu. Tapi yang kau punya okey lagi lah. Tapi dia face shaming aku. Aku pakai cermata besar. Betul, dia kata betul. sebab aku pakai cermata besar hitam tu yang dia tak nampak. Betul. Agama tu. So kepada nilas kepada yang mungkin yang kaki like kita, mungkin boleh tolong komen yang membina lah. Komen yang membina. Aku suka yang komen yang episod lepas. Dia cerita pasal kita jangan sangat potong tetamu. Macam tengah bercakap, jangan potong. Ya. Aku rasa tu point yang penting lah. Okay, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Tapi yang nak jelaskan, Alif tu kawan lah, sangat rapat tu, yang dia punya dinamik dia macam tu. Kalau ada Alif memang aku tak bagi dia cakap terus. Dan kalau kita nak potong, melalut tadi. Betul. Okay. Kau jealous dengan dia? Okay. Aku rasa kita dah boleh ke segmen pertama. Nantikan selepas ni. Kembali lagi ke Bumi Langit TV, cerita seputar di Bumi Dadil Langit. Aku start lah sebab aku yang paling Bumi Putra kali ni. Kau terpaling lah. Terpaling bro. Kalau nanti kau orang tanya nanti, mana Melayu kau? Kan? Aku pun Bumi Putra kak. Bumi Putra Sarawak. Baju ni kau baru gosok ke? Tak gosok kan? ke? Dah tengok. Kau baru beli ke? Apa ni? Tak perasan kau pergi. Kedut-kedut kan? Kau benci aku Okay, jadi untuk mengelakkan kebencian kepada kaum Melayu macam aku, kita teruskan kepada segmen kita yang kedua, bercerita tentang 2 perhimpunan Bumi Putra yang berlaku pada minggu lepas. Betul. Yang pertama, Kongres Ekonomi Bumi Putra. Jadi apa benda? Kongres tu berlangsung selama 3 hari. Pada hari Khamis hingga hari Sabtu. Di mana dia mengumpulkan seramai boleh orang kata pemikir-pemikir lah, ataupun stakeholder dari sudut pelbagai bidang lah. Terutama sekali dalam Bumi Putra, Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Itu yang aku nampak lah. Ada juga aku tengok dalam salah satu pillar tu orang asli. Ya, betul. Orang asli pun Bumi Putra. Jadi dia merangkumi lah, bukan pasal Melayu je. Betul. Dia sebenarnya bukan Melayu, dia more to Bumi Putra, which is Melayu, Bumi Putra. Orang asli. Adakah ini Sabah, akan supersede ataupun mengatasi dasar ekonomi baru? Susah soalan tu. Susah. Kan aku suka buat sneak attack gini. Sebelum ni penganjuran kongres ni ada ke ataupun ni pertama kali? Aku rasa ada kan? Aku rasa ada dah. Tapi ini nak renew lah, dan aku rasa kali ni dia lebih banyak panggil wakil-wakil teknokrat, pakar-pakar ekonomi dan ahli perniagaan Melayu yang terkenal. Sebelum ni aku tengok macam benda-benda macam ni, dia macam dulu aku pernah ingat Tun Mahathir buat dengan Haji Hadi ada. Azmin ada. Tapi tu bukan untuk ekonomi. Itu kan ekonomi, tapi tu dia lebih kepada nak ceritakan penyatuan orang Melayu lah. Kongres apa maruah. Maruah Melayu. Tapi tu Melayu kan? Ya, tu Melayu. Tapi still it's the same thing lah. Cerita pasal survival. Ini akan jadi satu lagi dasar ekonomi baru untuk membantu konglomerat Melayu yang top apa 1% macam Tun Daim. Aku tak pasti sebab pertama mungkin itu adalah mungkin Kongres Ekonomi Bumi Putra ni dia punya objektif dia untuk menghamparkan asas dan falsafah kepada pendekatan ekonomi Bumi Putra yang baru. Aku rasa lah sebab kalau baca pun dia tak adalah banyak sangat penerangan tentang inisiatif yang nak dilakukan kan, macam mana mekanisme pelaksanaan dan sebagainya kan. Jadi nak kata itu menggantikan DEB terus tu tak pastilah, tapi mungkin dia menghamparkan macam aku cakap tadi falsafah di sebalik ekonomi Bumi Putra yang baru. Dan kongres ini juga dibuat oleh Kementerian Ekonomi di bawah Menteri Rafizi Ramli. Dan objektif dia adalah, baca dekat website, ialah mencadangkan hala tuju serta pendekatan baru dan penambahbaikan agenda pemangkasan Bumi Putra yang lebih adil, saksama dan inklusif. Inklusif, ada ayat inklusif. Lepas tu mencadangkan pendekatan baru untuk mengukur tahap penyertaan dan kawalan ekonomi Bumi Putra
yang lebih bermakna. Itu dia punya itulah. Tapi kalau aku tengok dia ada sesi libat urus sebenarnya. Sebelum kongres ini ada sesi libat urus di mana ada 11 kumpulan-kumpulan yang dikenalkan. Antaranya adalah kumpulan reformasi pendidikan dan modal insan yang diketuai oleh pengurusi Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Azlan Ghazali, iaitu pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia UKM. Dan timbalan pengurusi dia Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Fakulti Pendidikan di UKM. Lepas tu ada TVET, pengurusi dia adalah Datuk Haji Syamsuddin Amran, Ketua Pengurusi Kumpulan Bermas ni kereta lah. Okay. Benz Mazda. Dengan timbalan pengurusi dia Nur Iman bin Usop. Aku rasa engineer ni sebab ada IR. Lepas tu kumpulan ketiga adalah penciptaan kekayaan dan penguasaan korporat. Ni diketuai oleh Tan Sri Abdul Wahid Omar. Siapa tak kenal Tan Sri Abdul Wahid Omar lah. Yang keempat, daya saing perusahaan Bumi Putra oleh Datuk Dr. tak clear kat sini Hafizah. And then pengukuhan industri halal oleh Maidin, Amin Maidin. Kemudian ada pengusahaan teknologi baru oleh Datuk Seri Dr. Mazlan, mantan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Negara. Dia bidang teknologi pun diberi penekanan. Pembangunan desa dan pemakasaan masyarakat orang asli dipengurusikan oleh Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Alwi, mantan Adun Kok Lanas, dan juga timbalan speaker lah yang memang passionate about orang asli. And then sosioekonomi Bumi Putra Sabah, ni orang Sabah lah, Dr. Ramzah Dambul. Kemudian ada Bumi Putra Sarawak yang diketuai oleh mantan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak dulu, Tan Sri Datuk Amar Moshidi Ghani, dan juga Felda lah. Felda ni paling penting lah untuk orang Bumi Putra. Dipengurusikan oleh pengurusi Felda sendiri, iaitu Ahmad Syafri Syik. Aku nampak ada beberapa laporan mengatakan penyertaan ke kongres ni agak suram. Lebih-lebih lagi masa sesi pengasas Maidin. Dan bila berucap, ada satu video tu, bila tengok dia pan around the hall tu, kurang orang tau. So aku tak pasti penyertaan tu macam mana, hari pertama, hari kedua, hari ketiga tau. Betul lah. Tapi bagi aku benda ni teknikal tau. Dia sangat niche lah. Dia sangat niche. Aku tak rasa macam kita sendiri tak dapat jemputan. Ya, betul. Kan? Kenapa dia tak hebahkan macam mana nak serta atau turut serta ataupun aku rasa tu satu penambahbaikan yang bagus lah. Tapi kalau sebab mungkin aku rasa dia nak ajar orang Bumi Putra ni untuk tak spoon feed. Maknanya kalau kau nak masuk kongres ni, kau kena cari. Cari. Betul, sebab selalunya aku punya pemerhatian lah, observation aku sendiri. Jangan salahkan Bumi Langit TV ataupun parti ke apa. Ni salahkan diri aku. Observation aku ni, kebanyakan orang Bumi Putra, terutama orang Melayu lah, dia lebih suka kepada spoon feed. Maknanya dia tak suka benda-benda yang macam kau bagi pancing ikan untuk dapatkan ikan. Dia more towards aku nak brim, aku nak dapatkan KLOSP, bersasar. Tak bersasar pun, aku tengok dia nak keluarkan semua kalau boleh. Tu. So mungkin itu adalah cara kongres ni lah behaving kan. Menarik juga tu. Cuma aku harap dia punya solution yang ditawarkan membumi lah. Betul. Aku rasa ini yang kerisauan utama, sebab sebelum ni bukan tak ada inisiatif untuk bantu orang Melayu Bumi Putra, tapi last sekali dapat yang paling atas, yang ada kabel, ada connection. Sebab tu ada satu slide yang aku tengok daripada kongres ni, aku tengok orang Bumi Putra yang miskin masih lagi tinggi. Sangat-sangat tinggi. Masih lagi tinggi, iaitu jap kalau kita tengok balik aku lupa nombor dia kan, salah petik kan, kena marah pula. Komposisi isi rumah miskin mutlak Bumi Putra saja 85.2%. Miskin mutlak ni dia punya definition adalah pendapatan bulanan dia bawah RM2,589 berbanding dengan kaum Cina 3%, 3.9%, India 9.4%. So sangat tinggi dan sangat merisaukan sebenarnya. Betul. Despite kita dapat banyak kelebihan. Kita beli rumah ada harga bumi. Kita dilindungi oleh perlembagaan. Kalau pendidikan ada MARA. Betul, MARA dan sebagainya. Macam aku sendiri pun graduan aku UiTM. MRSM. Aku UiTM kan. Jadi
nak kata kita ni bila kritik tentang bangsa kita sendiri, bukan nak kata kita ni tak sayang bangsa kan. Kita pun dapat manfaat daripada inisiatif-inisiatif dasar ekonomi baru dan sebagainya kan. Kita berjaya hari ni. Dan nak kata atuk aku dua-dua belah, mak dengan ayah peneroka Felda. Yap, kan. Memang aku punya keluarga ni memang directly So sekarang kau nak claim benefited. kau terpaling Melayu lah nak pakai. Tak nak kata kan. Dia dapat nikmat. Betul. Bantuan sebenarnya dah turun lah. Cuma persoalan tadilah kata banyak peruntukan dah bagi untuk orang Melayu, Bumi Putera, tapi kenapa masih ramai lagi orang yang miskin dalam kalangan orang Melayu? Betul. Itu benda-benda yang kita patut fikir balik. Mungkin kita kena panggil pakar ekonomi ke apa, yang memang pakar dalam sudut Bumi Putera untuk kita bincangkan benda ni. Sebab kita bukannya pakar kan. Mungkin kita boleh bagi pandangan kita satu dua. Tapi mungkin ada pandangan dari sudut yang memang orang dah buat kajian tentang benda ni. Sebab kalau dia boleh kaitkan juga dengan kenyataan-kenyataan Rancak pasal isu Bumi Putera. pimpinan pembangkang kan. Macam Mahathir pernah keluarkan kenyataan, Muhyiddin bila kalah dia kata kuasa Melayu hilang. Hak Melayu hilang. Kan? Kekayaan Melayu dirompak dan sebagainya kan. Persoalan dia adalah Melayu apa yang hilang kuasa, Melayu yang hilang kekayaan bila kerajaan bertukar. Kan? Bukan, maksudnya bila diorang bukan kerajaan, Melayu tu macam tak ada apa-apa dah. Dan itu menjadi kerisauan aku lah. Sebab kalau kita tengok, kalau orang Melayu atau Bumi Putera ni semakin miskin kan, dia akan menyebabkan keputusan dia untuk membuat keputusan politik itu tidak berlandaskan dari sudut yang rasional. Mungkin dari sudut sentimen. Contohlah nak undi, aku fikir dia ni banyak bagi aku duit, aku undilah. Tapi mungkin itu yang menjadi kerisauan aku. Sebab kalau lebih ramai orang miskin, lebih ramai orang tak Bumi Putera yang tak sambung pelajaran tinggi, aku rasa itu akan jadi barah. Aku nampak ni pun satu merisaukan tau. Dan baguslah dalam kongres ni pun ada sebut pasal TVET. Sebab sekarang dah ramai jadi macam satu trend. Dia nak berhenti belajar, nak jadi influencer. Kan, nak buat TikTok, nak buat YouTube. Lepas tu nak pergi umrah bergaduh-gaduh. Betul. Kan? Jadi aku rasa dia kembali meletakkan Bumi Putera khususnya ke landasan yang nak knowledge base punya ekonomi. Maksudnya kau kena belajar untuk dapat ke satu tahap tu. Sebab TVET dia tak macam biasa punya pembelajaran, pengajian yang kau tak perlukan skill, hands on skill. Maksudnya kau kena ada latihan. Maksudnya latihan maksudnya perbuatan yang berulang-ulang kan. Jadi dan kau tak boleh belajar semudah hanya dekat YouTube. Kecuali dulu ada juga jadi kes orang belajar doktor gigi kat YouTube. Betul. Jadi kau kena ada satu pengkhususan latihan dan masuk institusi yang berdaftar, baru kau boleh dapat jadi TVET punya, masuk TVET punya skill. Sebab tu aku tengok dalam dia punya resolusi ataupun berapa keputusan yang dia buat lah dalam KEB ni, Kongres Ekonomi Bumi Putera ni, adalah salah satunya adalah untuk melatih seramai 100,000 pelatih TVET dalam tempoh 5 tahun, termasuk menyediakan tawaran pekerjaan dengan sasaran gaji sekurang-kurangnya 3,500. Ini menerusi kerjasama dengan syarikat JLC dan syarikat swasta yang terpilih lah. Sebab itu dalam aku tengok dari sudut, kalau kau tengok sesi lebat urus tu melibatkan stakeholder ni, aku rasa dia boleh tercapai. Tetapi adakah 3,500 tu cukup sebenarnya untuk tempoh 5 tahun yang akan mendatang? Betul. Sebab duit kita sekarang makin ni, sekarang pun aku rasa gaji 4,000 pun dah tak cukup. Betul. Tapi aku rasa kalau 3,000 untuk fresh grad, itu sangat berbaloi lah. So aku sekarang degree dalam 2,500 kan. Itu 4 tahun belajar. Dan aku rasa untuk dapat 100,000 ni kenapa tak buat daripada dulu benda ni lah? Ada. Dulu kita ada IKM. Kita ada macam-macam dah untuk Bumi Putera. IKM, ILP, IKBN, IKTBN. Sebab dulu Melayu yang diorang masukkan adalah Melayu puak diorang. Elit-elit yang kaya kan. Sebab tu bila hilang kuasa, dia kata Melayu hilang kuasa. Melayu dia lah. Dia saja nak buat. Aku nak cucuk lagi kan. Cucuk akhirnya. Tapi kita Melayu yang tenang. Penting kalau kita tak cakap betul-betul. Betul. Bagilah kerajaan mana pun tukar pun betul. dia nak bagi 5 bilion, 100 bilion, 100 trilion, tapi kalau
masih ada corruption along the way masa pelaksanaan dan sebagainya kan. Melayu-Melayu lain yang duk kaut kan, Melayu-Melayu yang patutnya dapat tak dapat. Betul. Sebab duit yang spend untuk untuk keputusan-keputusan yang Kebaca 8 libatkan bilion-bilion juga. 1 bilion untuk melahirkan generasi baru usaha Bumi Putra. Lepas tu ada skrim perumahan ni pun libatkan duit. Nombor 4 pasal 100 juta ringgit untuk wakaf Mara Madani. Kemudian 100 juta lagi untuk berbagai vendor tempatan, iaitu untuk kawasan Felda dan sebagainya. And then 1 bilion lagi untuk ni kredit mikro. Kalau Melayu-Melayu yang dia terlebih pandai kan, duk songlap je kerja dia kan, ambil. Lepas tu nanti bila kata bila ekonomi teruk kan, nanti dia akan salahkan siapa? Salahkan bangsa lain. Betul. Kan, salahkan China sebab curi kekayaan negara. Bagi salahkan orang asing. Aku nampak orang atas ni kan, orang yang kaya-kaya ni, dia tak ada masalah antara bangsa-bangsa lain ni, sebab dia geng kan, sebab business partner. Tapi yang bawah ni yang selalu dilaga-lagakan. Betul. Lepas tu nanti kalau dia nak hilang kuasa, mula dia start. Sedangkan yang kaya pun boleh mingle around. Yang miskin pun bukannya Melayu je miskin. Ada Cina miskin, ada India miskin. Cuma majoriti yang miskin tu Melayu lah. Betul. Kan? So nak kata akhirnya orang kaya ni, especially Melayu kaya ni, dia nak makan kekayaan tu untuk dia seorang ke. Dia akan kata ini semua salah Cina, ni salah tu, sebab dia nak create peperangan kelas ekonomi. Betul. So harapan aku untuk Kongres Ekonomi Bumi Putra ni adalah berapa bilion suntukan yang diberikan oleh kerajaan. Aku harap dia sampai ke bawah lah. Aku nak lagi tu aku nak tambah satu point yang penting juga. Suruhanjaya pekerja gig tu. Aku rasa tu point dia, penyelesaian masa singkat yang sangat diperlukan. Sebab aku nampak majoriti yang duk bawa e-hailing ni, yalah kita ada nampak orang Melayu, orang India, tapi mostly adalah orang Melayu. Betul. Dan aku rasa perlindungan jaringan sosial tu sangat-sangat diperlukan. Aku tak nampak ini singkat sajalah. Ini adalah masa depan. Betul. Sebab akhirnya pekerjaan tu aku tak nampak akan macam sekarang ni 9 to 5, 9 ke keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang. Lepas ni aku rasa lagi banyak pekerjaan yang tak mengikut sistem yang konvensional sedia ada kan. Mungkin akan lebih banyak yang bekerja sendiri. Dan aku harap Suruhanjaya ni pastikan pekerja-pekerja dia dapat keso lah. Dan bukan hanya e-hailing tau. SP. Keso penting. Bukan hanya e-hailing tau, yang bawa motor tau. Graphic designer, Betul. video editor, speech writer. Mungkin benda ni kena ni. Point ni penting. Sebab dalam slide tu aku tengok dia ada bagi QR code. Yang kau boleh scan dan kau bagi input. Kita boleh bagi. Boleh. Betul. Kai masukkan cerita. Nanti edit sikit lah. Edit sikit. Alright. Dan kalau kita nak bincang banyak, dia tak habis lah. Aku rasa aku cadang panjang. Kita buat ini je aku rasa satu episod. Ini kita boleh buat satu episod penerangan lah. Mungkin nanti boleh nantikan penerangan daripada kami lah. Tapi ni kita nak masukkan dalam ni perhimpunan Bumi Putra yang kedua. Okay. Apa pula perhimpunan yang diorang buat ni? Yang tadi tu bagus. Yang tadi survival Bumi Putra secara menyeluruh. Ni survival Bumi Putra kerana makin hari kuasa dia semakin terhakis. Betul. Dan aku pun nak take note juga. Aku nak point out juga. Yang presiden dia ni pernah minta kebenaran mahkamah untuk dapatkan balik pasport dia. Sebab dia nak pergi bercuti dekat London. Cuti kat London. Cuti kat London. Sebab tiap-tiap itu adalah amalan keluarga dia bercuti kat London. Okay, yang tu aku tak kisahlah. Tapi ada satu lagi yang benda best. Dia minta pasport untuk rasmikan kedai makan dekat Thailand. Banyak kedai dekat Paguh dia boleh rasmikan. Dia nak dekat Thailand juga. Okay, ini cerita apa ni? Ini cerita pasal Parti Bersatu lah. Parti Pribumi Bersatu. Parti Pribumi Bersatu di mana dia dah dulu kita dah bukan cadangkan lah. Parti-parti yang lain semua dah buat. Betul. PKR dah buat, UMNO dah buat, DAP dah buat. Sebab dia menggalakkan lompat parti. Betul. Parti ini menggalakkan lompat parti. Yalah punca ni bila dia dah langkah nampak Sheraton. Rupanya ada loophole dalam akta lompat parti di mana kau tak perlu pun nak lompat parti ataupun keluar daripada parti tersebut. Kau just kata aku nak sokong mana-mana. So ini loophole yang dia nampak dan hari ini dia baru nak betulkan keadaan di mana dia
nak meminda Perlembagaan Parti tersebut, pasal 10 lah. Pasal 10 ni pemberhentian dan sebagainya. So Parti Bersatu berjaya lah untuk meminda perlembagaan tersebut. Jadi, ini terkait dengan 6 orang ahli parlimen mereka yang tidak melompat, tidak keluar parti, tetapi menyokong kerajaan Madani. Dan menarik juga isu ni digunakan oleh ahli parlimen Bukit Gantang untuk cakap sebelum ROS luluskan, baik korang lagi ramai-ramai lompat. Sebab sekarang ni ROS belum Itulah aku dah tanya lawyer tapi dia tak reply aku punya WhatsApp. Aku tanya adakah dia akan ada kesan kepada orang yang dah lompat, sebab dalam law dia ada sebut pasal retrospective effect, di mana ada law baru, adakah dia akan kena kepada orang yang dah buat. Mungkin tak kena. So tak tahulah macam mana dia orang challenge. Tapi yang 6 ahli parlimen bersatu tu pun bukannya lompat. Dia maksudnya tak lompat. dia join parti baru kan. Dia tak join, ataupun dia just menyokong. So dalam usul baru ni dia ada cerita pasal sokongan kepada parti lain. Yes. Nak sebut pindaan tu, mana-mana wakil rakyat boleh terlucut jawatan walaupun hanya memberikan sokongan betul kepada parti lain. Sebab yang parti lain nak buat dah benda ni, dia baru nak buat. Sebab dia fikir bila dia jadi kerajaan, kemungkinan besar dia tak akan dapat 112 juga. Betul. Sebab tu dia gunakan SD tu. Betul. Dia gunakan SD. Dia percaya kepada SD. Senjata makan tuan lah. Betul. Sebab tu hari ni baru dia buat. Dan tak tahulah macam mana kesan kepada pindaan perlembagaan ni. Tapi bagi aku agree kepada pindaan ni adalah kerana untuk tak galakkan orang lompat parti lah. Betul. Sebab mungkin satu hari nanti dia akan terjadi juga kepada kita. Betul. Ya, mungkin ada daripada kalangan kita yang jadi ahli parlimen Parti Keadilan ataupun DAP ke apa. Dia tak keluar parti tapi dia menyokong belah sana. Mungkin akan terjadi kepada kita. So inilah aku rasa kebijaksanaan parti kita dah buat awal, tapi parti ni baru sedar nak buat. Ni aku nampak lah. So loophole ni patut dihapuskan. So parti-parti kena buat lah. Irfan? Jadi yang 6 MP ni macam mana nasib dia? Akan ada PRK ke ataupun? Tengok lah. Aku rasa kalau PRK pun menarik. Menarik. Tapi aku tengok ni dah bergaduh dah ni nasib. Betul. Aku dapat PAS pun macam nak je. Tapi aku harap PAS dapat lebih seat lah. Aku rasa Kelantan je. Lagi-lagi ingat walaun. Ini perpaduan Melayu kita kena pertahankan. Yang aku dapat komen kutuk dia. Kelantan confirm lah PAS akan betul. Sebab diorang bertanding pun atas logo PAS betul. PRU yang lalu. Di Gua Musang. Efek dia adalah kalau kau tengok kawasan-kawasan yang mana yang lompat ni Jeli Kelantan, Kuala Kangsar Perak, Bukit Gantang Perak, Labuan ni dia dekat Sabah tau. So mungkin Sabah ni selalunya dia ikut kerajaan lah. Kalau kerajaan hari itu berpihak kepada Madani, mungkin Madani boleh menang, calon Madani kan. So itu Labuan. Lepas tu mana lagi? Gua Musang ada kan? Gua Musang dah sebut. Gua Musang tu Tanjung Karang. Gua Musang adalah kawasan yang mana menang dengan majoriti yang sangat tipis. Betul. Itu memang spot. Betul. So kalau PRK kita ada kerajaan perpada ada chance nak menang ke, ada peluang ke ataupun aku rasa dia tak akan berubah apa-apa bentuk. Dia tak merubah status quo lah. Dia tak akan berubah apa-apa, dan aku rasa dia lebih bagi impact yang positif kepada kerajaan perpaduan untuk menang sebagai government of the day lah. Terutamanya kawasan-kawasan yang dipertandingkan ni kawasan-kawasan luar bandar kan, dan dia lebih selesa dengan kerajaan yang sedia ada untuk pemerintah. Kalau menang 4-2 pun dah okey. Kita menang 2, diorang menang 4 pun dah kira okey. Betul. Kita tak ada rugi apa-apa. Yang nak rugi ni PAS dengan Bersatu lah, tak ada orang nak bergaduh. Okey, boleh kita rehat sebentar dan kembali lagi dalam segmen seterusnya? Boleh? Kalau aku cakap tak boleh? Kita senyum. Sambung lagi. Jumpa lagi. Kembali semula dalam BLTV Podcast Bumi Langit episod ke-14 bersama saya Jeb, John, Irfan. Perbincangan seputar di bumi dan di langit. Selain daripada kita naik ke langit, ada benda lain yang naik bro. Dia beza. Apa itu? Tak, dia beza lah. Diorang dah pernah masuk TV dengan belum. Aku pernah masuk TV3 tau. Kau TV3 Muat aku ke? pernah TV3. Tak, aku Kau bernama benar? Tak, bukan. Ini bukan yang pernah tanya. Ini memang host. TV online. Kau host. Kau jadi host? Dekat TV3? Planet Bola. Satu episod je. Lepas tu cancel terus. Lepas aku gelak tengok John lah cover-cover. Tak boleh. aku untuk
pengetahuan, aku baru lepas kena marah tadi. Sebab aku tak boleh nak alih-alih So muka. kau kena gini sikit, Yes, sikit. tapi ramai kat luar sana pun tengah marah juga sebab SST katanya dah naik. Wow. Alamak. Marah betul. Aku pun kalau Dekat Facebook memang ramai yang marah lah. betul. Tak, benda ni kalau naik cukai memang orang akan marah. Yep. Normal. Benda tu normal. Dan kalau kau pembangkang pun kau akan marah juga. Tapi baru aku tengok kat Sanusi pun dia macam naikkan cukai tanah, macam-macam cukai dia naikkan, tapi macam dia kata dia gentleman mat. MB kita sempoi. MB kami. Kemai. Ui, aku cakap Kedah. Jadi SST ni naik berapa persen? Naik 2%. 6% ke 8%. Sebelum 6% lah. Tapi tak semualah. Tak semua yang naik. Macam contoh kalau rumah aku ada selalu rumah aku elektrik dia dalam sekitar 400 kilowatt. Tak pernah kena GST pula, SST daripada dulu lagi. Dulu 6% aku tak pernah kena. So sekarang naik 8% pun mungkin insyaAllah tak kena lah. Kecuali kalau aku renovate rumah aku tiba-tiba ada 10 aircon, dia pakai apa benda yang mampu rapu Fridge kan. 5 kan. Setiap rumah ada minibar, setiap bilik ada minibar. Elektrik bawah 600 kilowatt per jam. So 0% lah. Jadi kalau korang penggunaan dia sekitar tu 0%. So tak perlu nak risau. Itu antara yang tak kena lah. Itu mungkin air terawat pun 0%, tak kena. Makan minum tak kena. Makan minum dia kena SST, kena. Tapi kadar itu maintain macam yang lepas. So tak ada kenaikan. Maksudnya tak ada kalau kenaikan. ada orang kata aku dulu beli makanan RM10, sekarang ni dah naik harga RM12, itu bukan salah SST. Dan itu juga dah dibuat tak silap aku jawatankuasa. Ada satu jawatankuasa yang Ops Kesan untuk memantau harga. Tak, aku tengok macam harga. yang dia orang nak naikkan harga tu macam melampau sangat. Yang naiknya 2%. Kan kalau RM5 tu naik 2% tu berapa persen. Tapi yang naik sampai RM2 jadi RM7 ni apa benda? Kesempatan lah kot. Tapi kalau ada kenaikan harga yang mendadak tu boleh buat laporan lah. Betul. Tapi ni. ramai juga marah sebab apa, raya dah dekat. Yang macam apa, koko tu pun naik. Tapi mendadak juga. Itu sebab barang import. Betul. Dia macam nak atasi masalah tu, kita tanamlah koko sendiri. Betul. Di Sabah Sarawak boleh. Kalau aku boleh bagi tahu senarai perkhidmatan utama yang kekal pada kadar 6% selepas kenaikan, antaranya adalah logistik, pergudangan, kurier, pengangkutan dan perkhidmatan rantaian bekalan. Kedua, makan dan minum. Ketiga, perkhidmatan telekomunikasi, maksudnya kita minta telefon, bil dan sebagainya lah. Keempat adalah tempat letak kenderaan, parking pun tak So kena. dulu memang ada 6% lah Kenaikan tu. Dan kekal 6%. Dia tak ada kenaikan maksudnya. Bukannya tak ada cukai langsung. Faham? Kenapa Syed Saddiq kata logistik dulu tak ada SST? Adakah betul? Aku pun tak pasti. Tak, aku pun confused juga sebab ada orang kata dalam Facebook kat Twitter, dia kata Shopee pun naik. Dia naikkan SST dekat Shopee, padahal dekat sini ikut sepatutnya logistik kurier tak payah. Aku tak tahu. Tak payah, dia 6%. Yalah, dia tapi dalam tu dia naikkan jadi 8. tak tahu, naik 2%. 20 sen. Kot. 20 kupang. Aku cakap Kedah. So mungkin benda-benda yang macam ni InsyaAllah pula kerajaan kena explain lah. Kerajaan kena explain lah. Kami pun expect kerajaan tolong terangkan lah kepada rakyat supaya kami boleh bantu. Betul. Sebab tak nak bila orang dah buat andaian, dia tak dibantah dengan cepat. Betul. Sebab fitnah ni lebih laju daripada kau sampaikan kebenaran. Sebab kalau kau dah berfitnah-fitnah berpanjangan selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kau explain je, orang dah tak dengar dah. Betul. Orang akan dengar yang lama tu. Bukan, tu dia orang nak dengar cerita-cerita baru kan. Yes. Macam pergi Hajarul Aswad, pergi cium. Cium Hajarul Aswad, pergi Mekah. Iyalah, tapi benda-benda viral baru lah. Betul. So So daripada apa lagi naik? SST, dividen KWSP pun naik lah daripada tahun sebelumnya, iaitu pada kadar 5.5%. Kau dah check lah kau punya? Aku belum check lagi. Dah masuk ke? Dah masuk. Dah masuk eh? Aku dapat. Kita ada KWSP. Ada. Kita ada Aku KWSP. dapat last year aku dapat dividen tu aku dapat 400 lebih. 400 lebih 400 lebih. Tapi 400 dia simpan balik lah kan dalam Simpan akaun balik. kan. Kau tak boleh guna pun. Tapi still for the future it's good lah. Tapi kalau kita mati awal tak sempat nak guna duit tu macam mana kan? Bini kau? Anak Kalau kau? tak ada bini, Kau kahwin lah cepat.
Kalau tak sempat kahwin dah mati. Dia ada itu penting letak aku sebagai penama. dia kena ada penama. Boleh letak nama. Boleh letak nama. Boleh, Macam bro. pakcik Kita aku member, bro. dia meninggal, tak ada isteri, tak ada anak, dia letak ada nama lah. Ada penama dia. Itu penting. Aku rasa nanti kau ajar kau lah macam nak tukar letak penama aku. Betul. Kalau letak nama aku okey tak? Tak pun kalau tak nama anak aku. Tapi 5.5% ni bukannya kenaikan yang tertinggi lah. Bukan tinggi. tinggi, Dia paling yang- tinggi zaman dulu kala lah, 8%. Zaman dulu kala tu siapa? Menteri Kewangan dia tak silap aku Yang 6%. Gede kan. Apa benda? Lah sebab orang cakap zaman Datuk Seri Anwar jadi Menteri Kewangan yang pertama, orang kata tak perform teruk. Tapi KLSP dia 8%. zaman- Pada 8 point, aku rasa paling tinggi 8.9. Zaman Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan. Yes. Yang pertama. Betul. Pertama kali tu lah. Tapi ni tengok kali ni dividen syariah pun naik tinggi. 5.4%. Dia berbanding daripada tahun lepas, dia lonjakan lagi tinggi dia, betul. nampak signifikan lah. Tak silap aku simpanan syariah punya dividen dulu 3.7 something. 37 ke 4.7. Prestasi pelaburan untuk konvensional dengan syariah tu lebih kurang sama lah pulangan dia kan. Jadi mungkin lepas ni kita boleh ramai-ramai pilih syariah lah. Betul. Nampak tak? Apa Kita tapi berjuang ke Islam. ya, menurut KWSP juga ni rekod dividen jumlah keseluruhan tertinggi yang terbesar. 70 lebih 50.3 50 sorry 50.3 bilion ringgit. Jumlah yang tertinggi bilion. Yelah, kalau contoh gaji kau KWSP 100 ribu dah. Siapa yang dapat 10 ribu dividen KLSP tu masyur. Kau tu siapa yang rugi dalam hal ni? siapa? Orang yang keluarkan masa time COVID. Betul. Yang tak ada hal apa-apa tapi dia keluarkan duit. Okay, aku antara orang yang keluarkan. Menyesal bro. Menyesal lah. Lepas tu jangan minta lah keluarkan KLSP. Biar simpan lah. Aku rasa sebab itu memang Kalau simpanan kau hari tua. Kalau tak perlu sangat-sangat, tak payahlah. Betul. Jangan takkan nak bawa pergi beraya, Sebab tak payahlah. aku masa KLSP yang terkeluar, aku beli iPhone. Ni hasilnya. Kenapa kau bukakan aib kau dalam Inilah podcast? orang Melayu. Inilah kongres. Inilah kepentingan Kongres Ekonomi Kau Bumi bayangkan Putra. kerajaan So, orang macam ni. kerajaan bagi 1,000 je member terus beli iPhone. Semua walaun komen kutuk dia pula. Sebab dulu aku walaun. Aku dengar Tasir Muhyiddin cakap pasal cek kia aku bangga. Bagus lah, nanti boleh baca doa. Baca doa kan. Baca doa, baca PDF. Aku sih tak boleh nak brain tau. Macam mana orang boleh taksub dengan Muhyiddin baca doa. Sedangkan Anwar ni duk buat dia punya ceramah dekat Seri Perdana tu banyak kali. Okey lah, hampir setiap minggu. Aku nak sekat suara kau. Aku nak sekat suara kau. Sebab Nice. kerajaan hari ni sekat orang. Betul ke tak betul? Sebab tadi aku Di sini lah. Kalau betul kerajaan Pepadun ni sekat suara orang ramai, tak adalah sampai fitnah daripada walaun penyokong PAS tersebar. Banyak. Kan? Aku ni cerita aku je logik dia. Aku dah buat report polis banyak tau pasal orang fitnah ni. Kepada Papa Gomo, kepada Kau buat report polis Ratu Naga, laporan polis apa semua aku buat. Tetapi diorang tak masuk jail pun. Tetapi Mamat ni, aku rasa tak tahu berapa banyak dia punya report polis kena. Kau buat apa masa tu? Aku buat lawak. Dia tak aku konteks. tapi dia tak serius macam ni lah. Sebab ni kadang-kadang dah main isu 3R, ya clear. Dan yang paling geram, lepas dia buat fitnah, dia minta maaf, lepas tu dia terlepas. Sama macam ni lah MP Hulu Terengganu kan. MP Terengganu hari ni Tasik Logo. Tapi tu untuk edisi khas Parlimen kan. Tapi aku rasa kerajaan Madani ataupun kerajaan Madani lah baik sangat lah. Betul lah. Sebab kalau masa zaman, ini cerita saya edisi khas Parlimen nanti lah, tak apa. Tapi ni aku nak masukkan sikit. Kalau zaman kita dulu, cakap sikit je, kena 6 bulan. Anwar Ibrahim kena 6 bulan dulu. Lim Kek Siam dah kena 6 bulan. Betul. Ramai yang kena. Dulu masa tahun zaman Najib Razak lah kan, aku boleh kata agak kuku besi juga dia punya media dia kan. Betul. Aku sampai tahap nak tweet kutuk UMNO pun aku fikir 3 kali 4 kali. Betul. Aku tengah belajar dan tu aku takut juga. Takut memang Takut. the fear is real lah. Tapi sekarang ni bebas je. Tetapi kenapa status Tan Sri Rafidah kena padam dengan Razi Jidin dekat TikTok? Kenapa kena padam? Adakah mata ditutup, mulut pun ditutup? Kenapa?
Aku rasa orang ramai kena faham bidang kuasa untuk menapis tu adalah terletak kepada agensi media tersebut and social media tersebut. Contoh kalau Twitter, dia ada dia punya department yang kawal selia benda tu kan. Jadi Twitter tak ada sensor tau. Dia okay je. TikTok pun ada, Facebook pun ada. Meta. Jadi kerajaan, mana-mana kerajaan pun sekalipun dekat dunia ni tak ada direct intervention untuk kata aku nak content A tutup, tak nak padam. Kan dia tak ada kuasa. Kan bayangkan kalau kerajaan Malaysia melalui YB Fahmi Fadzil ada kuasa tersebut, tak ke negara lain pun jealous. Betul. Dan banyak sangat fitnah-fitnah yang sepatutnya dipadam, Tak padam pun. Betul. Dan isu Rafidah pun aku rasa dah clear. Dia clear. Misleading. It was misleading. Yep. Misleading. Dan even aku baca pegawai YB Fahmi pun cakap pasal kalau dia nak buat rayuan boleh buat rayuan, tak ada masalah kalau dia rasa benda tu betul. Tetapi bila KKM dah explain Datuk Kata Asri, Dr. Zul lah. Dr. Zul pun dah explain yang IJN tu adalah apa benda dah. Tan Sri Rafidah punya status tu dipadam kerana dah ada fakta. Dipadam kerana status tu tak ada fakta. So bila kalau kau biarkan, walaupun dia Iron Lady ke, dia Finger Lady ke, Lady Finger ke, still betul. akan dipadam. Proses dia macam ni lah. Kerajaan melalui kementerian akan report ke MCMC ataupun MCMC akan report kepada Meta, kepada Meta ataupun Twitter ataupun pemain social media ni kata ini konten yang misleading, yang apa, ini faktanya. Ni faktanya kan. Lepas tu nanti dia review macam Twitter dia berbeza. Twitter dia lain. Dia biarkan konten tu tapi kat bawah tu dia ada tulis disclaimer. Community note. Tapi aku punya kerisauan ialah bila ada orang mempertahankan status-status social media yang tak tepat. Ini yang aku marah ni. Lain macam. Apa yang marah kan ni? Sebab berita palsu ni janganlah dipertahankan. Betul. Tak kisahlah dia. Dah lah, aku nak balik. Dah habis. Apa isu dia tadi? Yang marah sangat ni? Dah lupa. Marah dia adalah orang mempertahankan berita palsu. Yalah. Sebab berita palsu ni memang kena kekang. Sebab kalau satu hari nanti kalau kena kat dia, baru dia tahu bahawa dia ada akai. Memanglah mata dia tu, mulut dia tu. Tak boleh lah. Tambah lagi bila pemimpin tu dia bawa suara generasi muda. Dia mengaku dia bawa suara generasi muda. Dan bila dia bagi enable ini yang kan? Pelat S ke yang saya tanpa sebut nama saya. Aku tak nak masuk jangan mau shaming orang. Aku pun pelat S punya cover-cover je ni. Aku pelat R. Lantaklah korang. Lepas kita jangan empower atau memperkasakan fakta-fakta yang salah lah. Kita nak bawa generasi muda ke depan ni, kita kena bagilah dia punya ilmu-ilmu untuk berhadapan dengan teknologi. Sebab tu aku tertarik dengan ayat daripada YB Fahmi sendiri. Ini bukan sponsored by YB Fahmi atau Kementerian Komunikasi tak. Tapi aku suka dengan ayat dia adalah semakin kita nak galakkan internet laju, fitnah pun semakin laju. Which is betul. Tapi aku harap bila kita dah dapat benda tu, internet semakin laju, kita gunakan dengan sebaiknya, dengan bertanggungjawab. Dan aku pun kadang-kadang bila aku tweet pasal pembangkang pun, kita pun berhati-hati. Betul. Takut tersalah fitnah dan apa, dan kita cuba elakkan lah. Dan kita lagi, aku rasa macam somehow kita lagi bertanggungjawab daripada pembangkang yang main sembuh je walaupun dia pakai serban dan kopiah. Mungkin ada cyber trooper PH dia tak bertanggungjawab lah. Tapi untuk kita, macam aku sendiri, lepas tu kalau kau tengok aku very particular about this. Jarang untuk tweet yang benda yang aku tak tahu. Betul. Dan kita pun selalu buat fact check dulu lah. Betul. Nak cakap apa-apa. Dan itu pun ajaran agama lah kan? Bila datang sesuatu berita, terutamanya daripada orang fasik. Orang fasik itu kena semak kesahihan berita tersebut kan. Tak pasti jangan kongsi. Tapi podcast kita boleh kongsi, subscribe dan like. Share. Tapi aku sekali lagi lah. Aku nak ulas pasal komen-komen yang tuduh kita macam-macam apa semua ni kan. Awak ni
menyampaikan mesej kata kita ni kurang Islam dan sebagainya, tapi cara pendekatan tu menuduh orang, memfitnah orang. Aku rasa itu dapat banyak pahala tu. Adakah itu cerminan kepada watak sebagai seorang Muslim yang baik? Okay, aku nak tanya korang satu soalan penutup. Untuk komen-komen tu tentang perlembagaan kita lah. Oh ni cerita ni. Okay cerita ni. Okay, ni untuk sebelum masuk topik baru. Cerita pasal perlembagaan lah. Kau rasa perlembagaan kita tak Islamik ke? Sebabkan sejarah dia dibuat oleh Suruhanjaya. Aku tanya balik. Apa tu Islamik dan apa tu tidak Islamik? Aku tanya balik. Apa define Islamik? Ini masalah orang Melayu kita bila beranggapan bahawa apa-apa yang Islamik tu dia kena berserban, dia kena berjanggut, dia kena berbaju Melayu, dia kena berjubah. Betul. Itu silap. Kan? Sebab Islamik ni adalah apa-apa perkara yang datang daripada syariah dan apa-apa yang benda baik. Itu je. Dia is a no-brainer. Kalau nak kata perlembagaan tu adalah perlembagaan yang tak Islamik, adakah undang-undang keseluruhan yang menyelamatkan semua rakyat, yang menjamin hak kebebasan itu tidak Islamik? Betul. Even macam kebebasan agama pun, dia bukan kebebasan yang mutlak. Ataupun adakah Islamik tu dia kena ada nama Arab baru dia kelihatan Islamik? Kan? Contoh macam kena tukar kot piagam persekutuan. Betul juga kan. Piagam itu persoalan-persoalan yang kita kena jawab lah sebenarnya kan, bila kita kata apa tu Islamik dan tidak Islamik kan. Mungkin itu satu perbincangan yang panjang hari nanti. Sebab dia terlalu berbunga-bunga lah. Betul. Macam kesuma Dewi. Aku tanya tadi, ingat dah habis sebenarnya ada lagi. Ada lagi. Sebab aku tengok ada perkataan kesuma. Yang terakhir lah, kesuma kepada Menteri Baharu dalam Kabinet Malaysia, iaitu YB Steven Sim selaku Menteri Sumber Manusia. Sumber manusia ni basically dia menjaga hal ehwal pekerja di Malaysia lah. Human resource. Dan update terbaru daripada Menteri KSM, Sikatan kepada Kementerian Sumber Manusia tu ditukar kepada Kesuma. Oh, dia macam YB Fadilah punya Kementerian Petra, yang ni jadi Kesuma. Kesuma tu branding barulah untuk KSM. Dah sedap juga kan nama dia, Kesuma. Betul. Dia ada falsafah di sebalik tu. Kau nak cerita sikit apa falsafah di sebalik tu? Yang ni yang pakai tanja apa semua ni, sebab Kesuma ni dia datang daripada bahasa Melayu lama. Betul. Jadi mungkin kau nak Kesuma terangkan. ni bunga lah. Bunga. Dia bukan bunga, bunga. Jadi bukan Kesuma Kesuma. Bukan Menteri Kesuma ni Cina ke? Yelah, tapi kau tahu Steven Sim ni dia dia hafal hikayat Hang Tuah ni. Dia DAP. Dia DAP. DAP lagi martabat bahasa Melayu daripada. Betul. Dulu tak tahulah, dulu cerita dulu kan dia buat kementerian pelik-pelik nama kan. Tapi sekarang kita dah kembali kepada Steven Sim, dia tukar jadi nama jadi Kesuma. Kesuma ni maksudnya bunga. Aku ulang balik, tak tahu kenapa. Tapi yang paling penting YB Steven Sim juga YB Menteri terangkan yang penukaran nama ini tak melibatkan kos, sebab dia takkan tukar nama papan tanda jadi Kesuma sebab benda tu leceh juga sebenarnya. Betul. Jadi kalau ada yang baru, maksudnya letterhead baru ke yang baru, produk baru, cetakan yang baru lah, baru akan masuk. Betul. Kesuma. So yang bila cetakan lama tu dia biarkan je lah. Habis stok, cetakan baru, dia akan buat branding baru lah. Dan aku ada juga yang tuduh kata ni just gimmick, repackage benda-benda lama. Tapi aku nampak banyak juga inisiatif-inisiatif yang YB Steven ni buat. Pertama, macam tambah baik kesatuan sekerja. Antara benda yang pertama yang YB Menteri dia datang, bagi salukan peruntukan. Betul. Jumpa penting sekali jumpa dengan kesatuan sekerja ni. Maksudnya 5 juta peruntukan untuk kesatuan berprogram. Lepas tu reformasi mahkamah perusahaan, tumpukan kepada latihan kemahiran, dan ini best. Yes. Mental health punya first aider. Sebelum ni kita tahu ada first aider, maksudnya apa? Penyelamat bantuan kecemasan untuk fizikal punya. First aid. Tapi ini untuk mental health. Tapi yang aku rasa yang menarik ni peralihan kerjaya veteran, sebab ramai yang macam askar yang umur Yelah, pencen awal. Macam ini habis askar yang pangkat LLP ni, lain-lain pangkat saja, staff sarjan. Banyak kan pencen umur 40, 45. Faham? Diorang masih muda sebenarnya. So bila macam tu, banyak kan jadi security guard, jadi taxi driver. Padahal sebenarnya diorang
kalau ikut dia punya skill banyak. Betul. Rugi. Dan Aku luaskan keselamatan sosial ya itu yang dan pekerja gig dan sebagainya. pekerja gig, pekerja kreatif kan. Jadi sebenarnya dalam tak sampai 100 tahun tak sampai Lama. tak sampai 100 hari. Betul. Dah macam-macam yang dibuat dan kita menunggu-nunggu lagi. Kita menantikanlah apa inisiatif terbaru dan hasil keberhasilan daripada usaha YB Stevenson. Tapi menarik lah nama Kesuma ni aku suka. And we wish him a very good luck lah. Dan akan dapat sokongan pekerja lah untuk reformasi ni. Boring doh nama KDN, KPM. Kalau semua Kementerian Pendidikan, Kementerian Peralihan semua lagi KPM kan. Dia macam Indonesia sikit. Betul. Indonesia. Warkop. Warung kopi. Yang olahraga tu Menpora kan. Apa bicara pasal warung kopi kan? Apa pendapat korang kalau background set dia jadi macam warung ya, kita tak cerita lagi kenapa set macam ni. Aku lupa. Aku kan dah ingat tadi. Nilas. Antara sebab sebab meraikan kejayaan kita 1K ni 1 jam punya video pun tak kisah. Lepas tu terus jatuh. Ini bukan set permanent, adalah set sementara. Ini sebenarnya working space kita orang kan. Tempat kami buat kerja. Ini tempat main game. Yes, main game, lepak apa semua lah. Ini set sementara ada renovation. Pengubah suaian untuk kita punya ruang studio yang sebenar dan ruang untuk kita beraktiviti lah. Nak raya ni macam-macam renovation kau buat. Itulah dia untuk Ramadan, puasa. Dah harapnya ni untuk penonton BLTV yang setia daripada hari pertama. Jadi nantikan kami punya set baru yang lebih meriah. InsyaAllah lah. Kita slow-slow. Aku pasal boleh lihat-lihat lah. Antara rujukan ataupun reference kita adalah podcast di Indonesia lah. Betul. Korang kena follow lah podcast Indonesia. Quality lah. Dan paling penting quality. Podcast Indonesia kena follow kita jugalah. Betul. Ni dah shout out lebih-lebih ni. Kalau kena potong pun dia tak marah. So bagi aku okay. Ada apa pun nak tambah lagi sebelum kita akhirkan? Aku akhiri dengan terima kasih kepada yang menyokong kami. Terima kasih dah 200 subscribers. Terima kasih kepada yang belum subscribe. Aku tahu ada 86% yang tengok kita tak subscribe. 86%. Jangan tengok je subscribe. Subscriber kita meningkat lah sebenarnya. Sikit-sikit lah. Sekarang ada 200. Dan kita kalau boleh tak nak pakai booster ni, mengarut-ngarut ni, kita nak organik. Aku nak cadang kita buat open house untuk Bumi Langit TV. Lepas tu kita nak siapa yang datang suruh dia subscribe. Yes. Dan kita akan buat live podcast masa open house tu. Menarik. Kau bayangkan 200 orang datang. Puasa belum lagi Mat. Ni dia fikir pasal open house. Kita buka puasa sama-sama. Okey lah, jom kita buat buka puasa sama-sama. Buka puasa panggil anak yatim suruh dia subscribe kita punya. Betul. Paksa like masuk komen. Paksa. Nak duit, kau nak duit air tak? Komen sekarang. Okay. Itu saja daripada kami untuk Bumi Langit TV. Irfan, John, Jeb, perbincangan seputar di bumi dan di langit. Okay, subscribe, like dan share.